Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. Tunjukkan yang ni aku nak. Ni aku kena dekat ni lah. Bagi Assalamualaikum dengan semua. Record cam. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, Ustaz. Alhamdulillah, pagi ni kita dapat berkumpul bersama. Semua sihat ya? Sihat alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Program kita akan bermula sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terlebih dahulu saya memberi ucapan yang berbahagia kepada Yang Berbahagia Tuan Pengetua Kolej Pendeta Zakbar Dr. Muhammad Hafiz bin Muhammad Zaid. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syed Putra Haizam, tetamu kita pada hari ini. Yang dihormati Barisan Fellow Kolej Pendeta Zakbar, dan juga yang dikasihi para hadirin sekalian. Syukur pada Ilahi pada hari ini kita dapat berkumpul pada pagi Jumaat yang penuh berkat ini. Alhamdulillah.
Okay. Sebenarnya program ni kita nak sembang-sembang santai ya bersama Ustaz Said. Kita nak berkongsi ilmu sedikit sedikit dan pandangan daripada Ustaz Said. Okay, terlebih dahulu kita nak orang cakap ice breaking lah kan. Kita nak kenal-kenal sikit dengan Ustaz. Okay, Ustaz boleh kenalkan diri kita nak santai-santai. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, terima kasih kepada Tuan moderator kita Ustaz Nur Hakimi yang saya hormati, kasihi, muliakan, sahabat baik saya Tuan Pengetua Kolej Pendeta Za'bah UPM Dr. Muhammad Hafiz bin Muhammad Zaid, semua barisan fellow, para pelajar, barisan staf KPZ. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Nak perkenalkan diri, pertama sekali saya pun bekas pelajar UPM juga. Dulu saya pun belajar di kolej adik-adik duduk sekarang ni. Cuma dulu KTP, Kolej Tun Perak. Sekarang dah gabung lah, Kolej Pendeta Za'bah dan Kolej Tun Perak. Tuan Pengetua tu Datuk tu tak lama lagi, Dr. Hafiz, tu kawan baik saya daripada mula semester pertama sampailah habis. Cuma Allah Ta'ala pilih dia laju, dia habis degree, sambung master, habis master, sambung PhD. Masya Allah, dalam usia yang sangat muda Allah Ta'ala bagi kemuliaan, dah jadi pengetua Kolej Pendeta Za'bah. Satu orang yang sangat saya hormati, sangat saya kasihi. Macam-macam lah pengalaman masa belajar kat UPM dulu, terutamanya di Kolej Tun Perak ni ataupun Kolej Pendeta Za'bah yang adik-adik sedang duduk sekarang ni. Dan hakikat macam mana pun Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu dalam Al-Quran: wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari yang berlalu silih berganti yang Allah jadikan dalam kehidupan manusia. Mungkin dalam grup ni pun ada kakak-kakak, abang-abang dulu staf Kolej Tun Perak. Masya Allah, seronok, takkan mungkin dapat lupa kenangan-kenangan dekat kolej dulu. Saya degree dalam bidang fizik, samalah satu kos dengan Tuan Pengetua. Sambung master juga dalam bidang fizik, sama juga dengan Tuan Pengetua kita ni, cuma dia bidang seramik, saya fokus pada glass. Saya buat radiation glass bash detector. Tapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dr. Hafiz terus strict dalam bidang ni. Saya pula masih dalam bidang tapi sedikit menuju ke arah satu perkara yang saya rasa saya perlu buat. Saya perlu bergerak, saya perlu untuk berjumpa dengan adik-adik kat sekolah-sekolah, bagi kepada mereka booster kenapa nak kena berjaya dunia dan akhirat dan macam mana jalan dia. Ramai orang yang masuk universiti tanpa tujuan. Ramai orang yang masuk sebab kata ni kos ni aku tak minta ni, aku minta kos lain ni, dapat kos ni pula ni, masuk je lah. Paling-paling orang kampung kata masuk universiti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila macam tu, dia pun masuk universiti. Orang pergi study, dia dulu connect wire bergabung.
Daripada luar blok jebat tu sampai ke bawah, wayang pakat-pakat main Dota, LAN. Main Dota semua. Dekat-dekat nak exam semua struggle. Study bukannya nak faham, tapi study sebab bukan study pun, sebab tu tak study. Dia kira nak lepas exam. Asal dapat lepas exam GPA 3 pointer cukup lah. Dapat 3 pointer cukup lah. Yang penting 3 pointer dia senang sikit lah nak dapat kerja. Hakikat dia nak dapat kerja. Kenapa? Sebab dulu dah bagi semangat, bagi yang motivasi, you have to study and then you have to get a good point and then you're gonna get a good job and then you're gonna make a good money and then you gonna send your kids to a good school so that they can grow up, so that they can study in a good university, so that they can get a good grade, so that they can get a good job, so that they can get a good money, and then they can send their children to a good school so that their children got a good grade, so that their children can get into a good university, so that their children can get a good job, so that their children can get a good can make a good money, so that they can bring their grandchildren to a good school. Kehidupan kita atas dunia ni bukannya kitaran yang tak bermakna macam ni. Apakah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi hanya untuk kitaran ni? Apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala timbulkan timur dan barat hanya untuk kitaran ni? Tak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kehidupan dunia ni atas satu maksud yang sangat besar, dan Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Alladhi khalaqal maut, dia yang menciptakan mati, wal hayah, dan kehidupan, linabluwakum, untuk uji kalian semua, ayyukum, yang mana di kalangan kalian, ahsanu amala, yang paling cantik amal. Tak kiralah kita kos apa pun, tak kiralah kita degree ke master ke PhD, hakikatnya Allah Ta'ala sedang uji kita semua. Kita study dalam keadaan keinginan kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Tak kiralah kita buat research bahagian apa pun. Dulu saya buat research dalam kaca. Saya study remelting effect. Apa dia kesan pencairan semula kaca. Dulu kita ingat kaca ni bila cair, buat balik, maka sama sifat dia. Tapi rupanya bila kita duduk dalam amal, kita grind kaca, kita dah buat kaca sampel tu, lepas tu kita hancurkan balik sampel tu, kita panaskan balik pada suhu 850, berlaku pula kita dah melt dia pada suhu 850, lepas tu kita quenchkan dia, kita sejuk bekukan dia, kemudian kita anneal dia. Kita hantar ke XRD, kita hantar ke XRF, kita hantar ke FTIR untuk mengenal sifat kaca ni. Oh, kita faham rupanya kaca apabila dihancurkan dan dibentuk semula, walaupun nampak cantik dia, tapi sifat dia tak sama dah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat macam itulah keadaan hati manusia. Hati kita ni, kalau kita tak masukkan agama, kalau kita tak masukkan Allah, maka hati inilah hati yang mudah hancur. Hati ni hati yang sangat mudah hancur. Dan kaca kalau dah hancur, kalau dah orang kutip nak simpan, nak buang, kalau tersalah pegang luka tangan. Sebab tu hati yang hancur ni melukakan, kalau kita tak pandai handle dengan yang betul. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah hantarkan 124,000 orang Nabi untuk fahamkan kita bukan siapa-siapa atas dunia ni, melainkan kita cuma hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang hidupkan atas dunia, dan sampai masa Allah Ta'ala akan matikan kita. Ada orang yang sempat dapat degree, ada orang yang tak sempat dapat degree, mati dah. Ada yang orang tengah buat degree, mati. Ada orang yang baru dapat surat tawaran nak masuk universiti, mati. Ada orang yang grad saja, tunggu nak masuk kerja, I gonna get a good job insya-Allah, mati sebelum dapat kerja. Sebab apa? Sebab kehidupan ni bukan berkenaan dengan apa yang kita nak, tetapi hakikatnya kehidupan ni berkenaan dengan apa yang Allah nak. So apa saja yang faham kenapa dia hidup di dunia ni,
apa saja ujian, rintangan, cubaan yang Allah Ta'ala letak atas bahu untuk dia pikul, dia akan rasa beban tu berat, tetapi dia akan rasa nikmat apabila hati dia bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati kita bukan besar, tuan-tuan, perempuan, adik-adik semua. Hati kita besar ni ya. Sebenarnya agak confused lah kalau dalam bahasa Inggeris ya. Sebenarnya hati ni liver ke heart? Alamak. Kan? Senang kita ambil heart lah, heart. Kita punya jantung kita. Besar ni je. Ada kat belah kiri. Tapi ajaib. Satu dunia boleh masuk dalam ni. Satu dunia boleh masuk dalam hati ni. Dia tengok kawan naik Ducati. Ya Allah, padahal dia dah ada dah. Motor cantik lah. Ya Allah, dia kata, kalau aku ada macam dia kan best. Kita tengok kawan punya handphone. Kita dah pakai iPhone dah, iPhone 12. Tengok kawan ada Pro Max. Oh, Masya Allah. Kita pun, kau beli pun 12 Pro Max. Mata 3. Masya Allah. Jam dia jadi macam, apa yang orang nak, kita pun nak. Ini bukan akhirat. Ini bukan kehidupan syurga yang Allah Ta'ala akan bagi apa yang kita nak. Tapi inilah kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya akan bagi apa yang kita perlu supaya kita settle hidup dunia ni dengan ketaatan pada Allah. Ke akhirat nanti Allah akan bagi apa yang kita nak. Sebab tu bila Allah uji satu orang yang Allah sayang, Allah sebut dalam Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia menyangka tak kala dia menyebut saya beriman kepada Allah, dia akan ditinggalkan sedangkan dia belum diuji. Allahu Akbar. Siapa saja yang sedang hidup di dunia ni, kaya, miskin, susah, senang, sihat, sakit, sempurna, cacat, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita rasa Allah Ta'ala dekat dengan kita, maka kita dah berjaya dalam ujian tu. Tapi kalau Allah uji dan kita tak rasa apa-apa, bahkan kita rasa stres, kita rasa Allah Ta'ala sedang hina, maka kita sedang gagal dalam ujian tu. Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Bukan sekali dia fail exam, padahal dah jawab sama dah macam kawan-kawan kan. Sebelum nak exam, kawan datang bawa, ya aku dah dapat ni apa nama skema jawapan. Masya Allah kan. Alah, biasalah, saya pun degree juga dulu. Dapat skema jawapan, entah mana yang dapat daripada lecturer. Yes, aku dapat skema jawapan ni. Malam tu semua bukan study, semua duk copy skema jawapan, hafal skema jawapan supaya esok boleh dapat jawab dengan tepat macam skema jawapan. Yang bestnya, semua hafal skema jawapan yang sama, lepas tu result tak sama. Oh, jam masa tu. Apa hal pula ni? Kita study, kita copy sama kot. Astaghfirullah, jam masa tu. Kita cakap, kau biar betul kau dapat mana skema jawapan? Kau jangan tanya cakap mana lah. Kau jangan tanyalah kau dapat mana. Elok lah tu dapat, paling-paling lulus. Lecturer tahu. Saya pun pernah mengajar UPM. Saya pun pernah marking paper. So kita tahu ini semua kita panggil tiruan berangkai. Ni tiru. Ini semua, ya Allah. Kadang-kadang kita tengok, padahal sama-sama tiru skema yang sama, pasal dia ni dapat A, aku dapat C minus. Kita jadi stres, jam. Allah Ta'ala tahu apa yang Allah Ta'ala bagi tu untuk kita punya kebaikan, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak mau apa yang akan berlaku di depan kehidupan kita nanti menyebabkan kita makin jauh daripada Allah. Kadang-kadang kita tak faham, kita nak apa yang kita nak dan kita lupa, kita sisahkan Allah, kita letakkan Allah di tepi sehingga kan kita mula jauh daripada Allah walaupun kita mula dekat dengan dunia. Ramai orang yang cuba mendekati dunia sehingga dia menyingkirkan Allah daripada kehidupan kita. Tiru lab report. Itu satu lah. Bakat-bakat tiru lab report bersama-sama. Masya Allah.
Pelajar-pelajar sains faham lah benda ni. Esok nak submit ni, malam tu semua study. Bukan study, tiru lab report. Allah Ta'ala firman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang bila mana diuji, dia kata Tuhan kami Allah. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Thumma istaqamu. Berkali-kali. Tatanazzalu alaihimul malaika. Dia sabar setiap kali Allah uji dia sehingga para malaikat akan turun keliling duduk dengan dia. Para malaikat akan berkawan dengan dia. Para malaikat akan kata kepada dia, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Khabar gembira syurga. Allati kuntum tu'adun. Ini yang Allah Ta'ala sedang janjikan untuk kamu. Kerana sabar atas ujian. Benda tak bukan senang. Kita, adik-adik saya, kita mungkin duduk dalam keadaan yang selesa sekarang ni. Sebab tu kalau kita turun dekat jalan-jalan, kita jumpa dengan orang, kalau kita jumpa dengan orang yang sedang Allah uji susah dalam PKP ni, moga kita faham, ya Allah, banyaklah benda Allah bagi kat aku ni yang patut aku syukur. Kadang-kadang masih aku melenting. Masa saya program ada maulid dekat satu surau di Segambut, saya tak ingat lagi. Masa tu ada seorang pakcik datang tolak wheelchair. Pakcik tu datang tolak wheelchair. Lepas tu dia duduk dekat sah belakang, dia tak boleh nak ke depan sebab dia pakai wheelchair. Pelajar-pelajar semua dah rapat-rapat, pelajar-pelajar madrasah, orang kampung pun dah rapat-rapat. Lepas tu dia pun duduk belakang. Tiba-tiba saya tengok daripada atas wheelchair tu dia turun bawah. Saya duduk kat meja kuliah ni, saya kata pakcik, saya daripada meja kuliah saya kata pakcik, jangan turun pakcik, tak apa. Pakcik duduk je atas tu. InsyaAllah pakcik. Kita duk fikir kalau dia turun kejap lagi susah pula dia nak naik ni. Sebab dia half paralyzed. Badan dia paralyzed, bukannya half kanan kiri tak. Dia paralyzed daripada pinggang ke bawah. That means kaki dia langsung tak boleh bergerak. Saya kata pakcik, jangan turun. Pakcik duduk atas kursi tu tak apa. Dia kata tak apa Ustaz, tak apa. Saya duduk bawah, hormat majlis. Allahu Akbar. Macam tu punya dia nak memuliakan majlis. Saya pun tak boleh buat apa. Dan saya tengok sepanjang kuliah dia menangis. Sepanjang kuliah dia menangis. Saya ni bila tengok dia menangis, saya pun jadi touching lah. Kita pun menangis sekali. Ya Allah kata. Pakcik kenapa? Apa cerita pakcik ni? Habis je kuliah saya turun pergi dekat dia. Saya pergi duduk dekat dia, saya kata pakcik saya minta maaf. Kenapa lah susah pakcik turun bawah ni, pakcik duduk atas pun tak apa, pakcik uzur. Cuma pakcik saya minta maaf, saya nak tanya kenapa pakcik menangis ni? Ada apa ke saya boleh bantu pakcik? Dia kata tak ada apa Ustaz. Sebenarnya saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab saya dekat sini. Dulu Ustaz, kalau Ustaz nak tahu, Allah bagi kat saya macam-macam. Sebelum saya dekat sini Ustaz, saya ada di satu tempat yang langsung saya tak pernah peduli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada rumah yang besar, saya ada kereta yang mewah, saya ada keluarga yang saya sayang dan cintai. Tetapi saya tak ada Allah, saya tak solat, saya jangan tanyalah tentang amalan agama, saya tak pernah peduli pun. Walaupun Allah Ta'ala bagi pada saya macam-macam kebaikan. Cuma satu hari itu, saya tengah bawa kereta dengan keluarga saya, Allah Ta'ala takdirkan berlaku kemalangan yang menyebabkan seluruh ahli keluarga saya telah Allah ambil. Kereta saya hancur, saya dimasukkan ke hospital. Saya tak tahu apa-apa berita, melainkan bila saya sedar, tak lama lepas tu baru saya dapat tahu yang isteri saya dah tak ada dah. Anak-anak saya semua dah tak ada dah. Kerana apa? Kerana selama ni saya menyangka mereka tu semua saya punya. Tapi dalam hanya satu kemalangan, Allah Ta'ala telah ambil mereka semua. Mereka semua telah meninggal dunia. Bukan tu saja, separuh daripada badan saya pun Allah Ta'ala ambil. Dan saya pun tak mampu nak bekerja lagi. Saya pun telah diberhentikan kerana keadaan saya yang kurang upaya ni. Saya mula hilang satu persatu apa yang saya ada. Saya mula hilang kereta saya. Saya tak mampu lagi bayar rumah saya kehilangan rumah saya.
Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala dudukkan saya dekat sini. Ustaz nak tahu tak, depan surau tu ada satu bilik, itulah bilik saya. Saya syukur pada Allah, walaupun saya duduk kat sini, bilik tu kecil, tapi hari-hari saya dapat datang solat berjamaah kat sini. Saya dapat datang untuk dengar kuliah-kuliah nasihat agama kat sini. Dan akhirnya alhamdulillah Ustaz, baru saya faham Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesuatu yang lebih besar pada saya. Tak kala Allah ambil seluruh ahli keluarga saya, harta saya, separuh pada badan saya, tapi Allah Ta'ala bagi satu benda yang saya tak pernah rasa pun benda tu ada dengan saya. Ustaz tahu tak apa dia? Saya kata, apa dia pakcik? Allah. Dulu saya tak ada Allah. Dulu saya tak ada Allah. Tapi hari ni saya ada Allah. Ustaz, kadang-kadang saya ingat pesan ni daripada pakcik ni sampai hari ni. Dia kata, Ustaz, kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi kita sesuatu yang besar dengan cara Allah mengambil sesuatu daripada kita yang kita rasa besar. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ambil daripada kita sesuatu yang kita rasa besar untuk bagi kepada kita sesuatu yang sebenarnya lebih besar. Allah ambil seluruh ahli keluarga saya dan Allah Ta'ala bagi Allah kepada saya. Hari ni saya rasa bahagia. Tak seperti mana dulu. Mungkin hidup saya seronok gembira. Sebab tu ayat tadi Allah sebut apa dia? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Siapa saja yang mengatakan Tuhan kami Allah. Dia mengenal Tuhan kami Allah. Dia mengetahui Tuhan kami Allah. Thumma istaqamu. Dia beristiqamah dengan jalan tu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, sehingga para malaikat turun pada dia bagi motivasi kat dia, tenangkan dia, tenteramkan jiwa dia dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu sedih, jangan kamu takut, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kami datang bawa khabar gembira tentang syurga yang telah Allah janjikan kepada kamu. Syekhul Islam kata benda yang aku paling takut apa dia? Benda yang aku paling takut ialah orang yang atas dunia ni tak dapat syurga, ke akhirat nanti pun tak dapat syurga. Apa makna kalam ni? Syekhul Islam kata benda yang aku takut ialah orang yang atas dunia ni tak dapat syurga, ke akhirat nanti pun tak dapat syurga juga. Apa makna kalam ni? Makna dia, aku takut orang yang atas dunia ni tak pernah redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, tak pernah kecapi bahagia dengan merasakan segala-galanya milik Allah. Dekat akhirat nanti pun Allah Ta'ala akan campak dia masuk dalam neraka dan dia takkan rasa bahagia sampai bila-bila. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dalam tu nanti kata Allah, kamu nak apa saja Allah bagi, kamu minta apa saja Allah bagi. Itulah yang Allah Ta'ala turunkan daripada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Macam mana cara? Kita tahu sekali macam mana cara nak dapat? Cara nak dapat hakikat bahagia dalam hati, Allah ajar cara dia. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Dan siapa lagi kata Allah yang lebih cantik, lebih baik perkataan dia, lebih daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Dia ajak orang pada Allah. Dia cakap kebesaran orang, tak kala Allah puji, tak kala manusia puji dia, dah bukan aku, Allah Ta'ala semua ni. Tak kala Allah uji manusia dengan kesusahan, kepayahan, tak kala dia datang bagi bantuan, dia kata, Tuhan ni daripada Allah. Saya cuma jadi postman je, tukang hantar ni. Hakikatnya daripada Allah. Tuhan jaga hubungan dengan Allah. Tuhan jaga hubungan dengan Allah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan baiki seluruh kehidupan Tuhan. Hari itu saya duduk dekat bengkel, dekat satu kedai kereta, datang pekerja kedai kereta tu, Bangladesh. Satu orang pekerja kedai kereta, mungkin orang anggap dia bukan siapa-siapa, orang cuma anggap dia pekerja cuci-cuci dekat kedai kereta tu. Dia datang duduk, dia tengok saya pakai jubah, pakai serban, dia seronok. Dia kata, Ustaz. Saya kata taklah, tak. Nak apa? Nama apa? Nama? Dia kata Putra. Oh, masya-Allah, Putra baik.
Ini sekarang sekarang ini dunia ini sekarang masalah tak ada, itu COVID, itu orang makan tak ada, itu susah, ini semua bukan masalah, ini dunia bukan masalah kita Allah, masalah kita Allah, itu masalah. Ini dunia, itu COVID, itu susah, tak ada makan, itu bukan masalah itu kita Allah, itu masalah. Masya Allah, saya kata duduk saya saja datang. Bangladesh tu nampak macam tukang cuci je, tapi kadang-kadang kalau kita duduk dan kita buka hati kita untuk terima nasihat orang, banyak benda yang kita dapat. Apa Abang Bangla tadi nak cakap, dia bagi tahu kat saya sebenarnya bukan masalah dunia ni, corona ke, tak ada terputus bekalan ke, ada. Ini bukan masalah dunia ni, tapi masalah hubungan kita dengan Allah yang masalah. Kita tak boleh ubah apa yang sedang berlaku dalam dunia ni, kita tak boleh ubah, tapi kita boleh ubah persepsi hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh ubah hubungan kita dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Orang yang makin dekat dengan Allah, walaupun dunia nampak dia susah, hanya dia tahu dia bahagia. Sebab tu saya teringat tuan-tuan dan puan sekalian dalam surah At-Tahrim dan ayat yang kedua terakhir, Allah cerita tentang apa? Tentang Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim alaiha salam. Dan siapa dia Asiyah binti Muzahim, adik-adik semua? Asiyah binti Muzahim ni satu orang yang membesar dalam istana Fir'aun dengan kemewahan. Dialah isteri Fir'aun, Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim. Dia hidup jauh sebelum kelahiran baginda Nabi SAW. Dia hidup di zaman Nabi Musa AS. Dia bela Nabi Musa pada kecil sampai Nabi Musa besar. Sehingga akhirnya Nabi Musa mendakwahkan Fir'aun dan dia beriman kepada Allah. Akhirnya Fir'aun dapat tahu keimanan dia kepada Allah. Dia mengaku keimanan di depan Fir'aun. Apa yang Fir'aun buat? Fir'aun sayang Asiyah ni. Fir'aun bela Nabi Musa. Sebab apa? Sebab Asiyah yang pujuk. Sayyidatuna Asiyah pujuk Fir'aun. Patutnya tahun tu bayi lelaki daripada Bani Israel dibunuh sepatutnya. Tetapi kerana Asiyah nak sangat bela bayi ni, maka Fir'aun dengar cakap isteri dia. Maka belalah Nabi Musa AS sampailah Nabi Musa besar. Dan akhirnya Nabi Musa telah berlaku peristiwa Allah cerita dalam Quran secara detail. Nabi Musa telah tinggalkan istana Fir'aun, diangkat menjadi Nabi, balik-balik mendakwahkan Fir'aun. Lepas tu Fir'aun telah melihat bagaimana isteri dia beriman. Apa Fir'aun buat dekat Sayyidatuna Asiyah? Kita cuma dengar Fir'aun seksa dia kan? Macam mana Fir'aun seksa dia? Tuan-tuan, perempuan, adik-adik semua boleh buka kitab tafsir. Boleh buka kitab-kitab tafsir bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah seksa Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim. Masya Allah Tuan Syafiq, jazakallah. Ada tolong jawab kat situ, hempak batu. Hempak batu tu yang last sekali. Hempak batu tu yang terakhir. Sebelum tu apa yang dibuat kepada Asiyah, isteri Fir'aun, orang yang dicintai sebelum ni oleh Fir'aun. Kerana keadaan kecintaan itulah Fir'aun telah bela Nabi Musa. Tetapi kerana keimanan Asiyah kepada Allah, apa yang Fir'aun buat? Fir'aun seksa dia. Fir'aun telah bentangkan Sayyidatuna Asiyah di tengah padang pasir yang panas. Tu isteri dia dulu tu. Allah tengok tak? Allah tengok, tuan-tuan, perempuan, adik-adik semua. Sekarang ni apa yang sedang berlaku pada kita, Allah Ta'ala tengok kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu setiap sesuatu yang kita cuba sembunyikan daripada Allah. Apa yang kita zahir dan sembunyikan. Wa asirru qawlakum, kita cuba senyapkan perkataan kita, tak mahu orang tahu apa yang kita nak cakap. Awijharu bih, ataupun kita kuatkan, jaharkan. Innahu alimun bidhati sudur, Allah tahu apa yang ada dalam jantung hati kita. Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim dibentangkan di tengah padang pasir, disiap kulit dia daripada kaki sampai ke atas. Adik-adik semua, ni musim apa? Musim korban ni kan. Ni hari ni hari tasyrik. Masih lagi hari terakhir ni. Kita sembelih lembu, kita sembelih kambing. Tengok tak macam mana kita lapar. Kita siap kulit daripada bawah. Sayyidatuna Asiyah hidup-hidup kita siap kulit. Lembu tu mati dah. Asiyah alaihi salam hidup-hidup kena siap kulit.
kena cumati. Sakit dah tak kira masa tu. Allah tak tahu ke saya Dato' Nak Asiyah sakit? Allah tahu. Tapi macam mana saya Dato' Nak Asiyah boleh bertahan? Cinta, itu kunci dia. Apabila cinta, maka segala keperitan itu menjadi nikmat. Sebelum saya sambung dengan cerita Asiyah, saya teringat satu orang budak kecil yang diceritakan oleh Syekh Wajihuddin Abdul Rahman Al-Dibai di dalam maulid dia. Di hujung-hujung tu dia ada letak kisah tentang satu orang budak kecil, lebih kurang 8 tahun umur budak tu. Syekh Abdul Rahman Wajihuddin Al-Dibai cerita budak ni satu hari tengok Syekh Abdul Rahman Al-Dibai dengan satu jemaah rombongan sedang bersiap ke Madinah. Dia tanya, "Pak Cik, nak pergi mana ni?" "Kami nak pergi Madinah." Dia tengok Syekh Abdul Rahman, dia kata, "Syekh, saya nak ikut pergi Madinah boleh tak?" Syekh Wajihuddin kata, "Kamu nak ikut pergi Madinah?" Tak, Masya Allah, tak boleh. "Berapa umur kamu ni?" "Oh, saya 8 tahun. "Mak ayah ada lagi?" "Ada." Dah. "Kamu nak pergi Madinah, kamu nak buat apa?" "Syekh, saya rindukan Nabi SAW." Budak umur 8 tahun kata rindu Nabi SAW. Anak kita umur 8 tahun kenal Nabi ke tak? Anak kita umur 8 tahun duk sibuk scroll YouTube. Habis semua. 8 tahun dah kenal YouTube, 8 tahun dah kenal TikTok, 8 tahun dah tahu dah macam nak on handphone, 8 tahun nak buka handphone bapak, nak ambil handphone bapak. 8 tahun punya cerita ni, nak ambil handphone bapak, slide atas tengok ada Face ID, bapak tengah tidur, dia slide dia pergi tala je handphone tengok muka bapak dia, on handphone tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keburukan juga Face ID ni. Dia slide, dia tala kat muka bapak dia, dah dapat main game kat handphone bapak, tengok YouTube kat handphone bapak, Face ID. Budak kecil tadi 8 tahun, Syekh Wajihuddin Abdul Rahman Al-Dibai kata, tak boleh. Kamu rindu Nabi pun minta maaf, tak boleh. Nanti kamu akan susahkan kami dalam perjalanan. Kamu budak-budak lagi. Dalam keadaan kecewa, budak tadi pun bergerak meninggalkan jemaah Syekh Wajihuddin Abdul Rahman Al-Dibai yang nak bergerak ke Madinah. Tiba-tiba budak ni terfikir, kalau sekarang aku pergi bila lagi? Patah balik, masuk dalam beg jemaah. Budak tadi patah balik, dia tengok beg jemaah, dia buka, dia masuk dalam beg jemaah. Dan jemaah tak sedar, Syekh Wajihuddin Abdul Rahman Al-Dibai pun tak sedar. Dia angkat beg-beg tadi atas kenderaan, maka mereka bergerak daripada Zabit Yaman menuju ke Madinah. Perjalanan memakan masa lebih kurang 2 minggu perjalanan. 2 minggu perjalanan. Dalam perjalanan mereka berhenti rehat, mereka berhenti tidur. Akhirnya sampailah ke bumi Madinah. Bila sampai ke bumi Madinah, Syekh Wajihuddin Abdul Rahman Al-Dibai pun panggil semua jemaah untuk turun, untuk diceritakan adab menziarahi Nabi SAW. Dan alangkah terkejutnya Syekh Wajihuddin Abdul Rahman Al-Dibai bila dia nampak budak kecil yang dia tak bagi ikut kat Yaman tadi, budak tu ada sekali. Dan dia kata, ni macam mana kamu boleh ada sekali kat sini ni? Minta maaf Syekh, saya selinap masuk dalam beg jemaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh Abdul Rahman kata, aku tak terkejut kamu masuk dekat dalam beg jemaah ni. Yang aku hairan, kamu duduk 2 minggu dekat dalam beg ni, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum? Apa jawab budak kecil tadi? Budak tadi kata, Syekh, sesungguhnya kerinduan aku kepada Nabi menghilangkan seluruh lapar dan dahaga aku. Kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada Nabi menghilangkan seluruh lapar dan dahaga dia. Ini cinta. Kita tak faham lagi benda ni sebab kita belum berkorban untuk bentuk benda ni. Kita belum sayangkan sungguh-sungguh agama ni kerana kita belum bagi masa untuk agama ni. Kita belum betul-betul sayangkan keadaan umat ni sebab kita belum bagi masa untuk umat ni. Satu orang yang bagi masa untuk satu perkara, maka dia akan sayangkan benda tu. Tapi satu orang yang mana dia tak bagi masa untuk benda tu dan dia paksa untuk cinta benda tu, ini satu perkara yang mustahil untuk dia. Sebab tu nak sayang agama, bagi masa untuk agama. Nak sayang Quran, bagi masa untuk Quran. Nak sayangkan umat ni, bagi masa untuk umat ni. Kita sayangkan kerja kita sebab apa?
hari-hari bagi masa kat kerja, bagi masa kat office, bagi masa dekat keperluan. Kita sayang apa yang kita buat sekarang ni sebab kita banyak masa habis kat situ. Budak tadi begitu rindukan Nabi SAW sampai di kota Madinah. Dia telah genggam tanah Madinah. Dia kata, Syekh, dulu Nabi pernah pijak kat tanah ni ke? Nabi pernah pijak tanah ni dulu, Syekh. Syekh Abdul Rahman Wajihuddin Ad-Dibai kata, ya benar, ni Madinah, tanah ni semua ialah tanah yang Nabi pijak satu ketika dulu. Dia cium tanah tadi dan dia telah rebah dan dia telah meninggal dunia. Budak tadi telah dimakamkan kat mana? Dekat perkuburan Baqi', berhampiran dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Yusuf An-Nadhani cerita dalam kitab dia Thabaqat berkenaan dengan seorang lelaki dekat Turki. Abu Yasir Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, satu orang ulama Makkah yang telah meninggal pada tahun 2009 daripada keturunan Sayyidina Hasan bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki pernah cerita dalam satu kuliah daripada kitab Thabaqat yang dia ceritakan karangan Syekh Yusuf An-Nadhani. Ada seorang lelaki dulu dekat Turki. Lelaki tu satu orang pencinta Al-Quran. Dah tua dah. Mata pun dah tak nampak dah. Dekat tangan dia ada satu Quran tulisan tangan yang mana huruf-huruf tu besar. Dan diceritakan orang tua ni daripada kecil memang satu orang yang sangat mencintai Al-Quran. Mana dia pergi, tangan dia mesti ada Quran. Dia hafiz Quran, tapi dia baca Quran, dia tengok Quran. Dia begitu mencintai Al-Quran sehingga umur dia sampai ke usia yang tua, dia dah mula tak boleh nak baca, mata dia dah mula tak nampak. Akhirnya dia buat keputusan untuk tulis Quran dengan tangan dia sendiri. Dan dia tulis Quran dengan tangan dia sendiri 6,236 ayat Al-Quran, 114 surah Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran selesai ditulis dengan tangan dia sendiri. Sekarang mana-mana dia pergi, dia akan bawa Quran yang dia tulis sendiri dan dia akan baca Quran tu. Sebab apa? Senang, tulisan tu besar. Dia tulis untuk mudahkan dia baca. Begitu lelaki ni mencintai Al-Quran. Sehinggalah dia telah panggil anak-anak dia, dia wasiatkan anak-anak dia, dia kata, nanti kalau ayah mati nanti, boleh tak kalian ambil Quran ni, kalian tanam ayah bersama Quran ni bersama dengan jasad ayah. Maka mereka pun bersetuju sampailah saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal lelaki tua ni. Di mana? Di Turki. Meninggal. Bila meninggal, maka anak dia tadi pun sempurnakan wasiat dia. Quran tadi pun diletak di dalam kubur dia, maka dikambus. Beberapa tahun lepas kewafatan bapa ni, lelaki tua ni, anak dia pergi ke Mekah tunaikan haji. Ketika mana selesai tunaikan haji, dia pergi Madinah menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si anak ni. Sehinggalah dia berjalan-jalan ke satu kedai kaligrafi dekat Madinah tu. Ada satu perkara yang buat dia terkejut dan menarik perhatiannya. Apa dia? Dekat kedai tu, kedai kaligrafi tu, dia nampak ada satu Quran tulisan tangan yang dia cukup cam, ini Quran tulisan tangan bapa aku ni. Aku dah tanam sekali dengan bapa aku dulu masa dia wasiatkan untuk aku tanam ketika dia meninggal. Kenapa boleh ada dalam kedai ni? Akhirnya telah pergi jumpa kedai, tuan kedai kaligrafi ni. Dia kata, wahai fulan, boleh tak aku tanya mana kamu dapat kedai ni? Apa nama Quran? Dia kata, aku dapat daripada satu orang penggali kubur. Penggali kubur. Boleh tak aku tahu mana penggali kubur tu untuk aku jumpa? Akhirnya baik, dia bagi nombor untuk dihubungi. Dan si anak tadi pun cari dan bertemu dengan penggali kubur. Di mana? Di Madinah. Siapa dia penggali kubur tu? Penggali kubur Jannatul Baqi'. Dia tanya, wahai tuan penggali kubur, saya minta maaf. Saya tadi dekat kedai kaligrafi, saya nampak satu Quran yang saya sangat kenal Quran tadi. Dan kata tuan kedai tadi, dia telah dapat daripada kamu. Mana kamu dapat Quran ni? Dia kata, kalau kamu tak tanya, saya memang tak cerita. Tetapi kerana kamu tanya, demi Allah, saya sedang uruskan pada satu ketika tanah perkuburan Baqi' ni.
tiba-tiba saya nampak ada satu orang lelaki tua, jasad dekat dalam kubur tu, yang di dada dia ada Quran. Yang saya tengok, Masya Allah, ajaib macam mana Quran boleh ada kat dada lelaki ni. Saya telah ambil Quran tadi dan saya telah simpan untuk saya baca. Tetapi kerana Allah Ta'ala telah uji saya dengan satu kesusahan, saya buat keputusan jual Quran ni dekat kedai tu. Maka sekarang ni Quran tu ada kat kedai tu. Anak tadi tanya lagi, ni boleh tak kamu tunjuk kat aku mana kubur yang kamu jumpa Quran ni? Boleh tak kamu tunjuk aku dekat mana? Ni dekat Jannatul Baqi' ni, dekat Madinah, kubur para sahabat tu. Baik, tunjukkan aku mana tempat. Maka penggali kubur tadi pun bawa dia. Pergi mana? Pergi tempat kubur yang dia jumpa Quran ni tadi. Boleh tak kamu tolong gali? Maka pelan-pelan hari tu lelaki tu telah gali balik kubur. Alangkah terkejutnya anak tadi bila mendapati di dalam kubur tu ialah bapak dia. Bapak dia yang ditanam dekat mana? Yang ditanam dekat Turki, yang bersama dengan Quran. Tetapi sekarang ni ada dekat Jannatul Baqi' dekat Madinah. Siapa yang hantar? Allah Ta'ala. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu sayang. Kita kalau sayang sangat dekat Nabi, mana mungkin kita akan rasa bahagia tak kalau duduk jauh daripada Nabi. Kita akan berusaha untuk mendekati Nabi. Inilah cinta. Orang yang bercinta, dia akan buat apa saja untuk bersama dengan kekasih dia kalau bukan atas dunia. Semoga Allah Ta'ala satukan nanti di akhirat. Lelaki tua tadi ditanam dekat Turki dengan cinta daripada Nabi. Allah Ta'ala bawa dia sampai ke Madinah, dimakamkan di Jannatul Baqi'. Macam mana keadaannya jangan tanya, kerana bukan satu kisah yang berlaku, bahkan banyak kisah yang macam ni telah berlaku. Keajaiban kerana cinta. Cinta ni ajaib. Sebab tu kita nyanyi lagu rock kapak, kita dengar lagu-lagu rock kapak macam-macam tulis pasal cinta ni. Apa nama? Sanggup mati berenang dalam lautan api dan macam-macam. Kenapa? Orang yang bercinta dia akan buat apa saja untuk menyempurnakan cinta dia. Begitulah keadaan anak kecil tadi, kerana cinta dia sanggup duduk dekat dalam tempat beg tu 2 minggu tak makan. Dan kerana cinta juga Sayyidatuna Asiyah tak rasa sakit pun. Sakit tetapi bahagia dengan kesakitan tu tak kala diseksa oleh Fir'aun. Apa yang berlaku tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana Sayyidatuna Asiyah disiksa, apa mulut dia kata? Tuan-tuan puan-puan boleh buka surah At-Tahrim ayat yang ke-11. Allah sebut apa? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah Ta'ala mendatangkan cerita tentang seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu isteri kepada Fir'aun. Allah tak sebut nama, tapi Allah kata imra'atu Fir'aun, isteri kepada Fir'aun, isteri kepada manusia yang begitu teruk keadaan kezaliman daripada Allah. Allah beritahu, inilah isteri kepada manusia yang mengaku Tuhan. Inilah isteri manusia yang paling zalim dalam dunia ni, yang mana dia merasakan dialah segala-galanya. Siapa dia? Inilah wanita yang merupakan isteri kepada dia. Walaupun lelaki, suami dia kufur, suami dia teruk, tetapi dia tak tengok siapa suami dia. Dia tengok siapa yang bagi suami tu kepada dia, Allah. Jangan pernah tengok siapa anak-anak kita, tapi tengoklah siapa yang bagi anak tu pada kita. Ada orang yang ada 7 orang anak. Anak pertama Masya Allah doktor, anak yang kedua Masya Allah pensyarah, anak yang ketiga arkitek, anak yang keempat lawyer, anak yang kelima hakim, anak yang keenam ahli politik, anak yang ketujuh mangkuk, minta maaf.
Anak yang ketujuh mangkuk tiba-tiba seorang. Dalam anak 7 orang anak tiba-tiba seorang mangkuk. Dia nampak hak mangkuk ni lah paling tak berguna sekali. Hak mangkuk ni lah yang akan menyusahkan dia. Tak. Kita tak tahu. Apa kebaikan yang Allah nak sembunyikan di sebalik. Kalau Allah Ta'ala jadikan semua bagus, semua hebat, semua berjaya, nanti dia akan canang pada semua orang. Ni anak aku semua terbaik. Inilah hasil daripada didikan aku. Kalau aku tak didik tak jadi macam ni, dia mula rasa dia bagus pula. Allah tak mau benda tu. Allah sayangkan kita. Dalam semua kebaikan yang kita rasa baik, ada satu benda kebaikan yang kita tak nampak baik dia, tetapi hakikat dia Allah simpan jutaan kebaikan daripada kesakitan. Allah nak apa? Allah nak kita bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku tak reti. Ya Allah, aku bodoh. Ya Allah, aku tak pandai. Allah nak kita balik kepada Allah dengan jantung hati yang sempurna beriman. Begitulah keadaan Sayyidatuna Asiyah bila disiksa, bila disakiti, bila disiak kulit dia, bila dicemeti. Ketika tu dia dibaringkan di tengah padang pasir, mata dia memandang ke langit, mulut dia kata Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Allah, kau binalah untuk aku sebuah rumah di dalam syurga di sisi Engkau. Ya Allah, kau binalah untuk aku sebuah rumah dalam syurga di sisi Engkau. Asiyah minta dekat Allah, bukannya tolong sakit ni, lepaskan aku. Tak ada satu perkataan pun. Asiyah tahu apa yang Allah bagi itulah yang terbaik untuk dia. Walaupun teruk, walaupun sakit, walaupun stres, walaupun tak suka, tetapi itulah yang Allah kehendaki. Allah datangkan ujian tu supaya dekat akhirat nanti itulah dalil untuk kita melangkah masuk dalam syurga bersama Nabi SAW. Kalau Allah bagi semua baik je yang kita nak je semua Allah Ta'ala bagi, nanti kat akhirat nanti apa dalil? Kita doa, ya Allah, kau dudukkanlah aku dengan Nabi SAW di syurga alam tertinggi yang teratas sekali, ya Allah, aku nak duduk dengan Nabi. Tiba-tiba buka dalam kehidupan, semua ujian dia, semua dia maki Allah Ta'ala. Setiap ujian yang Allah bagi, semua dia tak puas hati. Kita stres sebab apa? Kita selalu bermusuh dengan takdir. Cubalah berkawan sikit dengan takdir tu. Berkawan sikit dengan takdir tu. Jadikan takdir tu kawan, insya-Allah. Ini berkawan dengan dunia. Berkawan dengan dunia memang stres sampai bila-bila tak akan jumpa bahagia. Tapi kalau kita berkawan dengan takdir, apa yang datang tu masya-Allah, alhamdulillah. Ini pasti yang paling baik untuk aku. Kita akan rasa dunia yang sempit ni luas. Kita akan rasa dunia yang sempit inilah jalan menuju kepada kehidupan hakikat akhirat yang selama-lamanya dalam syurga yang tak ada berhenti bahagia dia. Tak lama lagi, sikit je lagi kita nak balik dah pada Allah Ta'ala. Nak mati dah kita semua. Kita semua mati dah. Kita semua akan mati. Adik-adik semua, dulu kami duduk UPM tu. Kami duduk kolej Perak tu. Dulu kami, batch kami duduk situ. Dulu batch kami duduk blok Jebat, duduk blok Tuah, duduk blok Lekiu, duduk blok Lekir tu. Sekarang ni satu batch kami pun dah tak ada. Yang ada seorang je, Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Zaid. Itu pun dah jadi pengetua kolej. Dia tak boleh jadi student, dia tak boleh duduk bilik dia kat tingkat 1 tu lagi dah. Dia tak boleh duduk dah kat bilik dia kat situ. Dah jadi bilik student dah. Dah student dah tak ada dah. Batch pergi satu demi satu. Satu batch pergi, satu batch masuk. Satu batch pergi, satu batch masuk. Inilah dunia. Kita semua akan tinggalkan dunia ni. Nanti tak ada satu orang pun di kalangan kita yang sedang hidup di zaman kita akan hidup lagi. Melainkan Allah akan ganti dengan batch baru pula. Mana kita masa tu? Nuh kat bawah. Kat bawah. Mati kita lagi panjang pada hidup kita. Mati kita sebenarnya lagi panjang pada hidup kita. Piramli almarhum arwah Piramli dah mati lebih kurang 44 tahun lepas. Minta maaf, 45 tahun lepas arwah Piramli mati. Arwah Piramli mati pada usia berapa? 44 tahun. Usia arwah Piramli mati 44 tahun. Sekarang ni dah 45 tahun dah dia mati. Makna dia mati lagi lama daripada dia hidup. Berapa usia tok kita? Ada yang 70-80 tahun. Nanti lepas 100-200 tahun, dah habis dah. Kita mati, hidup kita bawah kubur, dalam kubur tu lagi lama pada hidup kita atas dunia ni. Tetapi usaha kita untuk dunia lagi banyak daripada usaha kita untuk kubur ni. Ini satu benda yang pelik. Sebab tu apa saja yang kita buat atas dunia ni, jangan lupa. Rumah kita kecil ya bawah tu. Cara nak besarkan rumah tu ialah hadirkan hubungan kebaikan kita dengan Allah. Bila Sayyidatuna Asiyah menangis,
dan doa Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah, wa ya Allah binakan untuk aku sebuah rumah dalam syurga di sisi Engkau. Apa yang Allah buat? Allah Ta'ala buka pintu langit ketika tu. Pintu langit terbuka. Daripada tempat Asiyah disiksa terus ke atas, Asiyah telah diperlihatkan oleh Allah mahligai yang Allah Ta'ala dah cipta untuk dia, dah bina untuk dia dalam syurga. Masa Sayyidatuna Asiyah kena cemeti, kena siksa, Allah Ta'ala buka pintu langit. Sayyidatuna Asiyah nampak mana tempat dia dalam syurga, menyebabkan terukir senyuman di bibir Sayyidatuna Asiyah. Senyum Sayyidatuna Asiyah ketika sedang diseksa di tengah padang pasir. Ketika Fir'aun tengok Asiyah senyum, Fir'aun tak nampak orang yang hidup untuk dunia, tertutup mata dia untuk negeri akhirat. Perkara ghaib yang Allah Ta'ala sembunyikan dia tak nampak. Yang dia nampak ni apa yang dia nak, dia sedang struggle untuk usaha atas dunia, tu dia nampak. Sayyidatuna Asiyah nampak akhirat, Sayyidatuna Asiyah nampak syurga. Masa tu dia mintakan rumah, masa tu juga Allah Ta'ala bagi rumah untuk dia dalam syurga. Dan Asiyah senyum. Fir'aun dah sakit hati, Fir'aun dah marah. Fir'aun kata sekarang ni hempapkan batu, hancurkan jasad dia. Dibuat tempat yang tinggi, Asiyah dekat bawah, di atas tu diangkat batu tu digolek kan, dan dijatuhkan atas badan Asiyah sehingga berkecai, darah berlumuran, hancur jasad wanita yang hanya beriman kepada Allah Ta'ala. Diceritakan oleh mufassirin, hakikat yang berlaku tak kala batu tadi dah jatuh, dah hempak badan Sayyidatuna Asiyah. Ketika tu Allah dah cabut dah dulu nyawa Asiyah, dan Asiyah mati sebelum batu tu hancurkan badan dia. Apa salah Asiyah? Apa salah Asiyah? Salah dia cuma satu je. Apa dia? Beriman kepada Allah dan mencintai Allah sepenuh hati. Hari ni bila kita usaha cinta dan iman ni, kita akan bahagia tak kiralah di mana kedudukan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima kita. Semoga Allah Ta'ala fahamkan kita hakikat kehidupan dunia ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Di kalangan mereka, di kalangan manusia, ya'lamu, mereka tahu, zahiran minal hayatid dunya, zahir tentang kehidupan dunia. Tapi bila sampai kepada akhirat, keadaan negeri akhirat yang tak nampak, mereka lalai. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan kita semua daripada cinta dunia ni. Semoga sikitlah perkongsian yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hampir sejam ni yang tak baik daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian, dan saya minta ampun daripada Allah. Saya pas baliklah pada moderator kita, Ustaz Nur Hakimi, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian Ustaz sebentar tadi. Ilmu yang Ustaz sampaikan, kongsikan tadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga ia menjadi asbab kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak teruskan ke sesi pertanyaan. Kalau para hadirin yang mempunyai sebarang pertanyaan boleh ke ruangan chat box dan tuliskan, nanti saya akan bacakan kepada Ustaz. Boleh tulis di chat box ya. Okey, ada soalan daripada saudara Azlan Shah. Cik Azlan Shah, okey. Bagaimana iman susah nak maintain untuk kekalkan iman tu? Jadi Ustaz boleh bagi pandangan Ustaz ke atas soalan saudara tadi. Okay, Masya Allah. Yang pertama sekali, soalan tu memang betul lah. Jawapan tu ada kat soalan tu. Iman memang susah nak maintain. Iman memang susah nak maintain. Sebab tu orang dulu sanggup mati untuk maintain iman. Kita buka dalam tafsir surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, tafsir berkenaan dengan asbab turunnya surah ni.
kisah tentang Ashabul Ukhdud. Mereka semua mati untuk apa? Mempertahankan iman. Dan iman umat akhir zaman ni ialah iman yang Nabi SAW beritahu, di siang beriman, di petang kufur. Ketika petang beriman, pagi pula kufur. Sebab tu Sayyidina Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu, satu orang sahabat Nabi, ketika duduk di rumah bersama dengan anak isteri dia gelak, dia ketawa, dia bergurau. Biasalah kita kan, kita duduk rumah dengan keluarga kita, gelak, tawa, gurau. Dan tak kala di tengah bergurau, tengah gelak, tiba-tiba dia lari keluar rumah dia dalam keadaan dia kata nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq lalu kata, wahai Hanzalah, apa yang kamu kata ni? Kamu kata kamu munafik. Wahai Abu Bakar, ketika aku bersama dengan Rasulullah dalam majlis Rasulullah, Nabi ceritakan tentang syurga neraka, aku menangis. Tapi bila aku balik rumah duduk dengan anak isteri aku, ketika tu aku seolah-olah lupa dah apa yang Nabi cakap. Dan aku mula bergelak ketawa dengan anak-anak isteri aku, wahai Abu Bakar, aku ni munafik. Abu Bakar kata, wahai Hanzalah, kalau macam tu keadaan kamu, aku pun sama juga. Tuan-tuan perempuan sekalian, kalau lah Abu Bakar Siddiq kata dia munafik, kita ni nak kata kita apa ni? Lelaki terbaik di kalangan umat ni ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar kata, wahai Hanzalah, kita harus bawa perkara ni pergi kepada Nabi SAW. Bawa lah sampai kepada Nabi, cerita dekat Nabi. Apa yang Nabi SAW beritahu? Nabi SAW beritahu lebih kurang mafhum kisah yang panjang ni. Begitulah keadaan iman. Nabi beritahu, seandainya iman kamu ketika bersama dengan aku sama, dan kamu dapat pertahankan tak kala kamu berada di mana saja, maka pasti para malaikat akan turun dan berjabat tangan dengan kamu. Tetapi begitulah keadaan iman umat akhir zaman ni, yakni kita semua. Ada masa iman keluar, ada masa iman masuk. Sebab tu bila iman mula turun, kita kena risau dan fikir apa nak kena buat ni untuk iman tu meningkat. Demam ada tanda dia. Tanda dia panas badan, selera makan hilang mula, selsema. Ini tanda-tanda demam. Kalau tanda-tanda iman lemah apa dia? Nak tahu tanda-tanda iman lemah? Baca Quran malas, nak zikir malas, nak salat malas. Semua amal agama rasa berat. Ini tanda iman tengah lemah. Dan bila iman tengah lemah, kena buatlah sesuatu. Kena buat sesuatu supaya kita mati dalam keadaan iman kita, iman yang baik untuk kita bentangkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Balik pada kita punya ustaz moderator kita, Ustaz Hakimi. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, ada lagi soalan yang ditujukan. Okey, daripada saudara Haikal Hasan. Bagaimana kita nak ajak pemuda-pemuda untuk mengingat atau menyayangi akan agama kita Islam? 5 amal surau. Dulu masa zaman kami belajar dulu, dekat surau ada 5 amalan. Yang pertama ada mesyuarat. Hari-hari kita duduk kat surau kita ada buku mesyuarat harian. Bukan seminggu sekali. Bukan mesyuarat agung surau, tak. Ni mesyuarat harian. Pertama ada buku mesyuarat. Nak mesyuarat apa? Nak mesyuarat macam mana seluruh daripada orang-orang kolej kita, UPM seluruhnya ni, mereka semua dapat beriman kepada Allah. Tu yang pertama. Yang kedua sekali apa dia? Nak mesyuarat pasal apa? Nak mesyuarat macam mana seluruh lelaki-lelaki kat kolej kita dapat datang bersolat berjemaah. Ni masa dulu lah. Sekarang dah PKP. Masya-Allah, Allah Ta'ala uji pula kita. Kan? Tak mau kan? Dulu tak mau jaga sangat solat jemaah. Langsung sekarang Allah Ta'ala rotan kita. Dah semua tak dapat lah. Jaga solat. Kemudian yang tak tutup aurat, kita fikir macam mana nak tutup aurat. Sebab tu yang pertama sekali kena ada mesyuarat. Yang kedua, hari-hari kena dengar bacaan ta'lim. Hari-hari kena dengar bacaan hadis. Yang ketiga, kita kena bagi masa paling kurang 2 jam setengah. Buat apa? Jumpalah kawan-kawan kita. Selalu cerita pasal game kan. Kita plan sikit. Ta'al ijlis bina nu'min sa'atan ni sahabat kata. Mai. Kita duduk sekejap, kita beriman seketika. Kita cakap pasal Allah sikit. Kita cakap pasal perjuangan Nabi sikit. Kita kena buang malu kita dengan kawan-kawan kita daripada bercakap benda-benda kebesaran Allah.
Yang keempat, ziarah umumi, jumpa kawan kita bilik ke bilik kalau kat kolej tu. Cerita pasal kebesaran Allah. Ini bukan, orang kata, ini itu tablik lah Ustaz, itu tablik. Bawa tenanglah. Ramai orang dia dengar, tablik. Ya Allah, dia punya apa nama tu, Allah allergic. Ada seorang pakcik tu ada 4 orang anak, ada seorang pakcik tu ada 4 orang anak. Ada kawan dia tanya, ni anak kau yang sulung tu nama apa? Yang sulung ni nama dia Amanah. Masya Allah, Amanah nama. Nombor 2 tu Siddiq. Masya Allah, hebat nama Siddiq. Nombor 3 tu Fatonah. Masya Allah, cerdik budak ni nanti. Nombor 4, anak nombor 4 tu nama apa? Anak nombor 4 nama Tablik. Innalillahi, astagfirullah. Tablik nama anak. Nama anak Tablik. Astagfirullah. Punya allergi. Tablik ni bukannya persatuan. Inilah kerja. Setiap orang Islam kena ada fikir. Tak kiralah dia siapa. Muda, tua, lelaki, perempuan. Dia ada satu kerja. Yakni fikir macam mana manusia dapat taat perintah Allah. Inilah kerja kita semua. Yang saya sebut 4 tadi tu, itu sifat Nabi. Amanah, Siddiq, Tabligh, Fatanah. Ini 4 sifat Nabi SAW. Jadi nak ajak kawan kita 4 kita kena bagi masa setiap hari, setiap minggu. Yang ni setiap hari jumpa kawan-kawan kita kenal. Yang keempat tadi umumi, kita jumpa semua orang yang kenal tak kenal. Kita, tuan saya Putra, tuan nama apa, berkenalan. Boleh tak saya nak cerita tu benda yang sangat penting pada tuan untuk saya sendiri, bahawa tiada Tuhan selain Allah, tiada berkuasa selain Allah, tiada bagi mudarat manfaat selain Allah. Cerita tentang kebesaran Allah. Dan yang kelima, kita bagi masa kita untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah bentuk fikir risau kita seperti fikir risau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawapan kepada soalan adik tadi, 5 amal tu. 5 amal. Kita buat 5 perkara ni, insya-Allah Allah akan islahkan umat ni, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, saya memilih satu lagi soalan terakhir pada sesi sekarang sebab kita dah kesuntukan masa kan. Jadi saya memilih satu lagi soalan terakhir, iaitu daripada soalan Muhammad Anis bin Musa. Saudara Muhammad Anis bin Musa, okey. Dia bertanyakan, Assalamualaikum Ustaz, bagi sedikit amalan supaya kita sentiasa tenang apabila ditimpa ujian. Okey. Allah Ta'ala nak bagi amalan tu. Masya Allah, bukan saya bagi. Allah Ta'ala bagi amalan. Apa amalan yang Allah Ta'ala bagi? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingati Allah tenang hati-hati. Surah At-Taubah ayat nombor 51, Allah sebut apa dia? Qul, katakan, la yusibana, sekali-kali tidak akan ditimpakan ke atas kami apa-apa ujian, musibah, kesakitan, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Bila kita faham yang berlaku pada kita sekarang ni ialah ketetapan Allah, rugi je lah, kecewa buat apa, stres buat apa. Memang tak ada tangan boleh tahan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada manusia boleh tahan apa yang Allah Ta'ala nak benda tu jadi. Huwa maulana, dialah Allah yang sentiasa jaga kita tak kala dia sedang uji kita. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang yang beriman itu meletakkan seluruh sandaran tawakal dia. Orang beriman dia hanya bersandar pada Allah, Tuhan yang qawi, Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang matin, Tuhan yang maha teguh. Bila kita salah sandar kepada makhluk yang maha reput, minta maaf tuan-tuan, makhluk ni reput, cepat je pecah, hancur. Jadi kita sandar kepada makhluk juga macam kita, maka kita takkan dapat ketenangan dalam dunia ni. Jangan letak syarat untuk bahagia. Jangan pernah letak apa-apa syarat untuk bahagia. Ada orang yang dah struggle gila-gila ke study. Macam apa study? Dapat result 2.4. Allahu Akbar. 2.4 dapat result. Sikit je lagi nak GB tu. GB ni kalau geng bas sekolah tak apa, masalahnya gagal berhenti.
Dia dah struggle gila-gila lah. Dia cuba tapi nak buat macam mana. Ada orang dalam dunia ni dia punya kepala dia ingat sekejap, dia lupa lama. Dia ingat cepat, cepat lupa. Ada orang yang cepat ingat, cepat lupa. Itu paling jam sekali. Saya ada kawan seorang, alhamdulillah bersama kami dalam gerak kerja dakwah ni, dia accident. Sebelum ni dia tak masa dia tak accident, kita punya ajak dia agak susah lah. Dia satu orang yang sangat keras. Satu kampung kenal dia punya sifat dia. Raja nak gaduh je. Lepas dia accident, Allah Ta'ala takdirkan tempurung kepala dia sebelah ni. Tempurung kepala dia terpaksa dibuang. Doktor kena simpan dalam perut. So dia tak ada tempurung kepala separuh. Hari tu duduk lepak dengan dia. Dia kata, Ustaz, saya ni tak tahu lah. Saya lepas accident ni cepat je saya lupa. Lepas je accident jadi cepat, jadi pelupa. Jadi cepat je lupa. Saya pun tanya dia, abang, apa benda yang abang lupa? Itulah saya pun dah lupa apa yang saya lupa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun dah lupa dah apa yang dia lupa. Masya-Allah, Abang Azlan Shah. Bersama kita Abang Azlan Shah, rider motor pelumba motor negara. Abang Azlan Shah bersama-sama kami. Dia kata dia kenal siapa. Allah Akbar. Memang macam tu Allah Ta'ala buatlah hidup ni. Ada orang yang senang ingat, senang lupa. Ada orang yang sekali ingat tak lupa-lupa dah. Ada orang ingat hari tu tersepak, tersadung batu, lupa terus. Macam-macam keadaan manusia dan umat ni. Hakikat dia, sifat ni pun daripada Allah Ta'ala. Jadi bila dia faham apa yang Allah Ta'ala bagi tu, hakikat dia Allah Ta'ala ingin kita dekat dengan Allah. Maka kita tak ada ruang pun untuk kecewa. So, jangan letak syarat untuk bahagia. Kalau kita letak syarat untuk bahagia, kita takkan bahagia sampai bila-bila pun. Sampai bila nak bahagia, saya letak syarat ni. Dan syarat tu berubah. Bila kita dapat, dapat dah tak sama ke tak bahagia. Ada sampai hari orang struggle nak jadi kaya. Dan dah kaya dah. Dia macam tak macam ni ada dengan kita ni kakak saya ni Tengku Adina ni orang businesswoman yang hebat ni. Ni satu orang yang cukup hebat dalam berbisnes ni. Dia tahulah dia orang yang dah lalu dah semua ni. Dia tahu. Tetap walaupun kita dah dapat harta, dapat duit, dapat kekayaan, tapi tak dapat juga bahagia. Bahagia tu kat mana? Kan Kak Tengku dah jawab tu, kaya hati, kaya jiwa, bahagia tenang. Itu hakikat dia. Kaya tu kan kat mana? Kaya tu kat sini. Kaya tu kat sini. Satu orang yang rasa tercukup dah apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, itulah orang paling kaya. Tapi orang yang tak pernah cukup walaupun dia ada harta di seluruh dunia, hakikat dia adalah orang miskin yang tak kaya-kaya dan takkan kaya sampai bila-bila. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita untuk jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz Nur Hakimi. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan atas pertemuan kita pada pagi ni. Daripada seluruh pelosok dunia ni, masya-Allah. Tuan-tuan mohon doa. Saya baru 2 hari sampai dekat Jeddah ni. Kena kuarantin di sini insya-Allah dalam 7 hari. Hari ni kena swab test sekejap lagi. Doakanlah, harap negatif lah. Sepatutnya negatif lah. Dah negatif masa nak main. Allah Akbar. Tapi apa-apa pun segalanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Semoga kebaikan Allah Ta'ala nak bagi, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz atas jawapan di atas soalan-soalan yang dikemukakan. Saya minta maaf juga soalan-soalan yang beberapa soalan yang tak dapat saya kemukakan atas kesetukan masa. Okey, sedar tak sedar masa mencemburui kita pada pagi ini. Program kita pada pagi yang berkat ini telah pun sampai ke penghujungnya. Sebelum kita tamatkan sesi program ini, saya ingin memohon Ustaz untuk mengetuai kita berdoa bersama-sama supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat ujian pada negara kita, khususnya ketika berlakunya pandemik pada sekarang yang berlaku sekarang ni. Boleh Ustaz kita berdoa dulu sebelum kita tamatkan? Baik, insya-Allah kita doa. Semoga amin pada tuan-tuan dan puan sekalian pada pagi ni. Allah Ta'ala terima doa kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم حاسبنا hisaban yasira. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami. Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, Kau pandanglah kami seperti mana dulu Kau telah pandang orang yang telah berjuang dalam jalan Kau, wahai Allah, sehingga redha yang telah Kau bagi pada mereka menjadi asbab agama tersebar seluruh dunia, sehingga kami mampu mencecahkan dahi kami ke atas sejadah untuk membesarkan Kau, wahai Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba, wahai Allah. Kau Tuhan, tolonglah, wahai Allah. Kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa, ketuk pintu rahmat keampunan Kau, wahai Allah. Ampunkan dosa kami, ampunkan dosa mak ayah kami, ampunkan dosa anak isteri kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa umat ni. Wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, wahai Allah. Kami tak erti. Kalau kami salah, betulkan kami. Kalau kami tak erti, ajar kami. Wahai Allah, Nabi tak ada dengan kami. Yang ada cuma kami, umat Nabi yang begitu rindukan Nabi. Wahai Allah, kami belajar-belajar untuk jejak jalan baginda Nabi SAW. Kami belajar-belajar untuk dekat dengan Nabi. Kami belajar-belajar untuk ikut semua sunnah Nabi. Kami belajar-belajar untuk gelisah macam Nabi terhadap umat ini. Wahai Allah, ujian yang Kau bentang pada kami kadang-kadang, wahai Allah, menggoncangkan jiwa kami. Berapa ramai orang yang telah hancur kerana ujian, kerana jauhnya hati mereka daripada Engkau. Wahai Allah, selamatkan umat ini dengan iman. Wahai Allah, selamatkan umat ini di antara dengan perantaraan kerja dakwah, wahai Allah. Gerakkan setiap hati orang Islam, wahai Allah, untuk ikramul muslimin, memuliakan setiap orang Islam yang lain. Merasakan di kalangan kami tiada apa-apa benteng melainkan kami semua adik-beradik yang begitu hampir, yang sedang bergerak berjalan menuju kepada kekasih kami Nabi SAW. Wahai Allah, kami tidak mengharap pada apa-apa melain hanya pada Engkau, wahai Allah. Tolong terima taubat kami, terima taubat umat ni, wahai Allah. Wahai Allah, ampun dosa umat ni, wahai Allah. Ada yang berzina, minum arak, berjudi. Ada yang sibuk dengan segala-gala macam perkara-perkara dunia dengan melalaikan negeri akhirat. Ada yang dah lanjut usia tapi belum salat. Ada yang sibuk dengan maksiat. Ada yang berzina, ada yang minum arak, berjudi. Wahai Allah, mereka semua hamba Engkau, wahai Allah. Ampunkan dosa mereka. Hidayat untuk mereka. Taufik untuk mereka. Wahai Allah, orang bukan Islam, bagi hidayat untuk mereka kenal agama ni. Wahai Allah, kami bukan siapa-siapa. Kami cuma umat Nabi, kekasih kami, dan umat yang paling bongsu, yang mana sedang melihat bagaimana segala perkara ujian yang Nabi janji sedang dibentangkan di depan kami. Wahai Allah, jangan Kau pikulkan kami di atas bahu-bahu kami perkara-perkara yang kami tak mampu nak tanggung. Wahai Allah, Kau hadirkanlah ketenangan jiwa dalam hati-hati kami supaya kami redha di atas setiap ketetapan ujian yang Kau bagi pada kami, pahala dan keampunan dosa-dosa kami. Wahai Allah, tolong terima taubat kami. Wahai Allah, tolong gunakan kami untuk agama sebelum kami mati. Kami takut, wahai Allah, kalau Kau tak gunakan kami untuk agama, kami rasa kami orang yang berguna, tapi kami takut kami sebenarnya orang yang langsung tak berguna di sisi Engkau, ya Allah. Tolong, ya Allah, kami tak pandai nak doa. Apa yang Nabi SAW doa untuk umat ni, itu kami minta, ya Allah. Apa Nabi minta jauh daripada umat ni, perpecahan, permusuhan, wabak penyakit, ya Allah. Kau angkat dan jauhkan daripada kami, khusus bumi Malaysia, ya Allah. Kau bukalah pintu-pintu rumah Engkau, ya Allah, supaya hidayat dapat disebar, dipancarkan melalui pintu-pintu rumah Engkau, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa setiap orang yang telah menjadi asbab kehancuran agama ni. Ya Allah, Kau pilihlah kami dan mereka semua untuk digunakan di dalam jalan-jalan agama ni. Kami tak pandai, ya Allah. Wahai Allah, di kalangan kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada mak ayah kami sakit, Kau sembuhkanlah. Ada ahli keluarga kami sakit, Kau sembuhkanlah. Ada yang seluruh daripada sahabat handai kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Di kalangan kami yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada yang diuji masalah keperluan, masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalat taba'ana ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz kerana memimpin bacaan doa tadi. Semoga Allah memperkenankan doa-doa kita semua. Amin, amin insya-Allah. Sebelum tamatkan sesi ini, marilah kita ambil foto buat kenang-kenangan.
untuk program kita pada kali ini. Boleh para hadirin boleh membuka kamera. Terima kasih banyak Ustaz Putra. Masya Allah, Dr. Hafiz. InsyaAllah jazakallah khair. Masih banyak jemput ni. InsyaAllah Fani kita jumpa lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, semua sedia ya? Okey, semua bersedia ya? 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. Freestyle sikit. Right, okey. Okey, terima kasih. Okey.